Pergerakan kreatif. Terdapat beberapa perkara yang dikandungi dalam infografi ini, iaitu yang pertama definisi, yang kedua teori, yang ketiga objektif, yang keempat langkah dan gambar aktiviti yang pertama, yang kelima langkah dan gambar aktiviti kedua, dan yang keenam, rujukan. Definisi. Pergerakan kreatif merupakan bahagian yang integral dalam pembelajaran, satu cara membuka laluan untuk pembelajaran dalam semua bidang dan merangsang proses pendidikan. Salmah Ayub, 1994. Ia memusatkan perhatian terhadap kanak-kanak secara menyeluruh termasuk segala panca inderanya. Terapi pergerakan kreatif adalah satu kaedah rawatan psikologi di mana gerak tari digunakan untuk mengungkapkan dan mengendalikan perasaan dan pengalaman baik positif maupun negatif dan turut dikenali sebagai terapi gerakan. The American Heritage Dictionary of English Language 4th edition. Berdasarkan teori Rudolf Laban 1975, analisis pergerakan adalah sistem multidisiplin yang menggabungkan sumbangan dari anatomi, kinesiologi, dan psikologi untuk menggambarkan, mentafsir dan mendokumentasikan gerakan manusia. Laban berpendapat bahawa terapi pergerakan kreatif dapat menangani desakan jiwa kanak-kanak untuk melakukan pergerakan ala tarian dan latihan jasmani yang merupakan satu bentuk saluran dengan penuh sedar. Ia juga dibahagikan kepada 4 kategori utama iaitu badan, usaha, bentuk dan ruang. Objektif yang pertama ialah meningkatkan keseimbangan badan murid berkeperluan khas dalam posisi berdiri. Dalam teori Laban, beliau menyatakan analisis gerakan sebagai sistem multidisiplin yang menggabungkan anatomi, kinesiologi, dan psikologi. Objektif pertama terapi dipilih berdasarkan kepada keterkaitan terhadap aspek kinesiologi yang mana memberi fokus terhadap keseimbangan badan melalui latihan pergerakan bukan lokomotor. Sebagaimana dalam kajian Kusairi pada 2021 yang menyatakan bahawa keterampilan koordinasi motorik kasar mencakupi ketahanan, kecepatan, kelenturan, ketangkasan, keseimbangan, dan kekuatan. Hal ini turut disokong oleh Sholi Hatunisa dan rakan setugas yang mana menyatakan pengalaman fisik terstruktur yang dilakukan pada anak secara berulang mampu memberikan pengaruh pada kecerdasan kinestetik anak menerusi kajian mereka terhadap pembelajaran tari kreatif pada tahun 2024. Seterusnya, objektif yang kedua ialah mengurangkan tingkah laku destruktif mengganggu gerakan. Di dalam teori Rudolf Laban telah menerangkan pergerakan melalui 4 elemen, yaitu yang pertama, tubuh, yaitu memahami bahagian tubuh yang bergerak. Yang kedua, usaha, yaitu menyesuaikan intensiti pergerakan. Yang ketiga adalah ruang, yaitu menghormati ruang pribadi orang lain. Yang keempat yaitu bentuk, mengawal posisi tubuh dalam ruang. Dengan memahami elemen-elemen ini, murid dapat mengawal pergerakan mereka dan mengurangkan tingkah laku mengganggu.
Berikut merupakan langkah pelaksanaan bagi objektif 1 iaitu meningkatkan keseimbangan badan murid berkeperluan khas dalam posisi berdiri. Langkah 1, sediakan gelong. Langkah 2, letakkan gelong di atas lantai. Langkah 3, berdiri di dalam gelong. Langkah 4, hentak kaki setempat di dalam gelong. Langkah 5, lebarkan kaki sedikit di dalam gelong. Langkah 6, cekakkan kedua tangan pada pinggang kiri dan kanan. Langkah 7, kilaskan badan ke kiri. Langkah 8, kilaskan badan ke kanan. Langkah 9, berputar ke arah kiri di dalam gelong. Langkah 10, berputar ke arah kanan di dalam gelong. Dan langkah yang ke-11, hayunkan kedua-dua tangan. Berikut merupakan langkah-langkah pelaksanaan untuk objektif 2. Langkah-langkah ialah yang pertama, menggeliatkan lengan ke atas untuk memanaskan otot. Langkah yang kedua, menepuk tangan sebanyak 4 kali. Yang ketiga, berjalan sekitar kelas sambil mengikut irama. Langkah yang keempat, melompat bintang sebanyak 5 kali. Langkah yang kelima ialah mengayunkan, melonggarkan lengan dari sisi ke sisi untuk otot bahu. Langkah yang keenam ialah melakukan pusingan setempat. Langkah yang terakhir yaitu ke-7, menyentuh jari kaki kiri dan kanan. Yang terakhir ialah rujukan. Berikut merupakan rujukan yang telah kami dapati.